kasih Datuk Yang di-Pertua kerana beri peluang pada saya untuk turut membahas titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi pembukaan penggal kelima Parlimen yang ke-12. Saya ingin menyentuh yang pertama, Datuk Yang di-Pertua, berkaitan dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Zainuddin, yang telah pun menyebut bahawa beberapa perkara yang telah menimbulkan krisis kepada institusi kehakiman di dalam negara kita, yang saya beranggapan bahawa daripada kenyataan beliau itu seolah-olah memperlihatkan bahawa belum ada satu penyelesaian yang sebenar kepada perkara pokok yang telah pun ditimbulkan oleh Tun Zainuddin selaku bekas Ketua Hakim Negara, iaitu apabila beliau telah pun menyatakan bahawa bermula daripada pemansuhan perkara 121 dalam perlembagaan persekutuan yang dibuat di zaman bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, maka disitulah bermulanya persoalan di mana para hakim telah pun akur dan tunduk kepada kehendak orang-orang politik, khususnya kepada politik pemerintah. Dan ini suatu yang menimbulkan kenyataan beliau itu telah menggambarkan suatu yang sangat memalukan kita apabila para hakim yang sepatutnya dilihat punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman tiba-tiba boleh takut dan akur kepada tuntutan dan kehendak pemimpin-pemimpin politik kerajaan. Dan perkara pokok yang ditimbulkan oleh Tun Zainuddin itu ialah 121 yang saya lihat bahawa sehingga hari ini masih belum dikembalikan. 121 yang berkaitan dengan soal kuasa kehakiman yang telah yang merupakan satu perkara yang sangat pokok dalam pemisahan kuasa yang sepatutnya berlaku di dalam negara kita ini. Dan saya bimbang bahawa keadaan ini, walaupun dibuat kenyataan oleh beberapa orang menteri, khususnya menteri di Jabatan Perdana Menteri daripada Padang Rengas, mengatakan bahawa tidak perlu dipindah untuk mengembalikan 121 kerana kerajaan sekarang tidak ada campur tangan dan sebagainya. Tetapi perkara pokok bagi saya bahawa 121 itu sangat penting untuk memberikan kuasa kepada para hakim. Yang keduanya ialah supaya tidak ada ruang untuk berlakunya penyalahgunaan kuasa eksekutif terhadap institusi kehakiman di dalam negara kita. Dan bagi saya bahawa saya bimbang bahawa akibat daripada perkara pokok ini masih belum dikembalikan kepada institusi kehakiman di dalam negara kita, saya bimbang bahawa masih wujud elemen-elemen ketakutan di kalangan para hakim. Jadi kalau masih wujud elemen ketakutan di kalangan para hakim ini, kita menganggap sesuatu yang sangat mengecewakan. Walaupun saya katakan bahawa sepatutnya Tun Zainuddin seharusnya berani sebagai Ketua Hakim Negara sewaktu beliau bertugas untuk membuat penyataan ini. Dan kenyataan Tun Zainuddin ini disokong oleh Padang Rengas yang mengatakan bahawa memang berlaku proses ketakutan di kalangan para hakim ini terhadap tuntutan orang politik kesan daripada pemansuhan 121. Tapi malanglah dia buat selepas dia pencen, selepas Tun Mahathir pencen. Kedua-dua pencen baru buat satu kenyataan. Tapi saya bimbang bahawa elemen ketakutan itu masih wujud sekarang ini. Kalau adalah elemen ketakutan ini, lebih baiklah para hakim mereka balik jadi hakim pertandingan suara burung terkukuk lagi bagus. Tapi apa yang saya nak mohon di sini ialah bahawa saya minta supaya kerajaan harus sedia untuk mempertimbangkan mengembalikan peruntukan 121 ini kepada para hakim supaya tidak wujud lagi elemen-elemen seperti mana yang dimaksudkan oleh Tun Zainuddin yang boleh menimbulkan ketakutan di kalangan para hakim dan menyebabkan orang politik, kuasa politik boleh campur tangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan soal kehakiman, soal mahkamah. Jadi ini yang saya minta daripada kerajaan, kerana apa yang dibuat dalam reform yang disebut dalam institusi kehakiman sebelum ini hanya bersifat kosmetik yang tidak menyelesaikan perkara pokok yang dimaksudkan oleh Tun Zainuddin. Nak celah. Datuk, sedikit saja yang berapa pokok senar. Untuk menyokong hujah pokok senar tadi, Tun Sufyan dalam bukunya The Legacy of Tun Sufyan juga sangat penting untuk menyatakan dalam buku itu bila dibahaskan oleh para hakim seterusnya dan juga pelajar-pelajar undang-undang hari ini tentang
keunggulan dan keabsahan 121 itu supaya ianya ditegakkan demi untuk integriti kehakiman dalam negara kita. Jadi adakah pokok sena bersetuju supaya apa yang terkandung dalam buku itu supaya terus diperjuangkan oleh kerajaan yang ada pada hari ini? Terima kasih. Ya, saya setuju dengan pendapat pandangan daripada Kubang Krian, dan ini yang kita tuntut supaya bukan saja semangat itu tetapi realitinya, kenyataannya, iaitu mengembalikan peruntukan 121 itu sangat penting, sebab ini untuk memberikan jaminan supaya tidak berlaku campur tangan dan untuk memastikan supaya institusi kehakiman itu menjadi institusi yang memberikan keadilan undang-undang kepada masyarakat dan rakyat di dalam negara kita. Yang kedua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan projek pembinaan lebuh raya Pantai Barat, yang saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan, iaitu projek yang sepanjang 316 km, di mana 224 km akan ditolkan dan selebihnya adalah 92 km adalah toll free. Isu dia yang saya nak bangkitkan ialah kenapa berlaku lonjakan harga yang begitu tinggi daripada harga asalnya 3.1 bilion melonjak kepada 7.1 bilion. Sedangkan harga asal itu ialah harga yang dikemukakan oleh syarikat yang sama daripada kumpulan Europlus yang dimiliki oleh Tan Sri Chan Achai. Kemudian tiba-tiba melonjak daripada 3.1 bilion kepada 7.1 bilion. Lebih daripada 100% dia punya lonjakan kenaikan dia. Jadi bagi saya bahawa ini menunjukkan bahawa jumlah kos per kilometer umpamanya asalnya ialah 11.3 juta untuk 1 kilometer, sekarang jadi 22.3 juta untuk per kilometer. Jadi satu lonjakan harga yang sangat tinggi, yang saya fikir bahawa tidak munasabah. Dan termasuk tempoh konsesi dia ialah daripada 33 tahun kepada 60 tahun. Sedangkan bagi saya bahawa 33 tahun kepada 60 tahun ini terlalu lama, sebab kalau kita melihat bahawa dalam lebuh raya plus umpamanya, plus iaitu pantang lalu UMNO sapu, konsesi untuk plus yang sepanjang 770 km pun 30 tahun saja. Untuk plus 707 hak ni hak UMNO duk sapu boleh. 770 km 30 tahun saja. Ini 224 km 60 tahun. Jadi saya minta penjelasan daripada pihak kerajaan kenapa berlaku keadaan yang sedemikian rupa dalam keadaan kerajaan menanggung kos tanah sebanyak 980 juta. Kerajaan menanggung kos tanah sampai 980 juta. Kemudian kita berikan pula soft loan kepada syarikat ini sebanyak 2.24 bilion bermula daripada 2013 dengan kadar interest sebanyak 4%. Rendah. 4% rendah. Kemudian ada lagi interest subsidi sehingga 3% daripada pinjaman yang diberikan oleh bank pembangunan milik penuh Kementerian Keuangan. Ya. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya nak tanya pokok sena, bukankah lebih baik untuk kerajaan membina lebuh raya ini sendiri dan berikan semua kebaikan dari subsidi loan ini dan juga modal ni untuk rakyat, dan kita boleh adakan toll free jalan raya untuk rakyat? Yang ditawarkan oleh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat kita nak beri tol free, kita nak hapuskan tol plus khususnya yang dah berlipat kali ganda membuat keuntungan. Saya nak katakan bahawa yang saya heran tadi ni ialah yang peliknya pada parking tahun free pun tak tunai lagi di Pulau Pinang tu. Harga 2007 ni harga yang saya katakan tadi bahawa 3.1 bilion tiba-tiba naik sampai 7.1 bilion.
Jadi saya tidak tahulah syarikat ini siapa ada kepentingan dan sebagainya, tetapi bagi saya bahawa satu yang sangat tidak wajar apabila kerajaan terpaksa menanggung seperti yang saya katakan tadi, bahawa kos tanah sebanyak 980 juta dan sebagainya. Ini merupakan suatu yang sangat mengecewakan dan membebankan wang rakyat, yang sepatutnya wang itu boleh digunakan untuk menampung toll free kepada masyarakat ataupun pengguna di lebuh raya tersebut. Kemudian yang Datuk Seri Datuk yang Dipertua. Kalau yang ketiga yang saya nak sentuh di sini ialah berkaitan dengan kes teknologi untuk saman Eco. Baru-baru ini telah disebut bahawa kontrak AES, sistem teknologi AES ini telah pun dianugerahkan oleh kementerian, oleh kerajaan melalui JPJ kepada dua syarikat, iaitu syarikat Beta Tegap Sdn Bhd dan ATES Sdn Bhd milik Commercial Circle Sdn Bhd. Beta Tegap akan menggunakan teknologi Red Flag daripada Australia dan ATES akan menggunakan teknologi robot daripada Jerman. Jumlah kontrak kepada Beta Tegap ialah jumlah kontrak kepada Beta Tegap sebanyak jumlah kontrak Beta Tegap ni telah pun memberikan satu kontrak kepada Red Flag Australia sebanyak 50 juta Australian dollar 50 juta, dan ini telah pun diperakui oleh syarikat Red Flag Australia ini kepada Bursa Saham Australia pada 19 bulan 12 tahun 2011. Reflect umumkan mendapat kontrak, dia telah mendapat kontrak daripada Beta Tegap sebanyak 50 juta Australian dollar untuk memasang 450 kamera tetap, fixed kamera, dan 140 kamera bergerak dan khidmat bantuan. Jadi yang saya nak bangkitkan di sini pertama sekali ialah kenapa kita berikan kepada Beta Tegap, kerana Beta Tegap guna teknologi daripada Australia. Sepatutnya kalau kita tahu dia nak guna teknologi Australia, lebih baik kita beri direct kepada Red Flag daripada Australia, yang mungkin kita akan mendapat kos yang lebih rendah bagi saya. Kenapa perlu menggunakan teknologi Red Flag ini melalui Beta Tegap? Baru kita boleh guna teknologi ini. Dan nak guna teknologi daripada robot daripada Jerman, kita terpaksa gunakan ATES Sdn Bhd melalui Commercial Circle. Jadi bagi saya bahawa nampak kerajaan membazir keuangan. Kita beri kepada Beta Tegap beri pula 50 juta Australian dollar kepada Red Flag. Ini saya katakan bahawa sesuatu yang perlu kepada penjelasan, apatah lagi dalam keadaan beberapa perkara yang berkaitan dengan sistem ataupun teknologi Red Flag ini telah menimbulkan banyak masalah yang pernah saya bangkitkan, tetapi ini kerana perkara yang baru yang timbul ekoran daripada pemberian sebanyak 50 juta Australian dollar ini telah timbul berbagai-bagai perkara daripada sistem ataupun teknologi kamera Red Flag ini. Pertama sekali di beberapa negara telah timbul persoalan dan mereka telah pun membatalkan di New Mexico, di Texas, di Florida dan di Michigan, di North Carolina dan juga di Georgia, di California, di Alaska, di New Jersey telah pun dibatalkan. Maknanya mereka tak pakai dah teknologi ini. Teknologi kerana menimbulkan banyak masalah kepada teknologi dan juga kepada kerajaan dan sekaligus kepada para pengguna. Kenapa kita yang negara lain dah tolak teknologi ini, kita kutip, kita pergi pungut, kutip pakai teknologi itu di Malaysia. Jadi saya kira bahawa ini penjelasan yang perlu diberikan oleh pihak kerajaan, pihak kementerian kepada Dewan ini. Dan saya juga nak minta penjelasan ni, iaitu Red Flag, Beta Tegap beri kepada Red Flag nak pasang 450 kamera, fix kamera, kemudian 100 lebih untuk mobile. Tetapi sebelum ini telah pun disebut bahawa kamera speed trap ini telah pun dipasang oleh JPJ lebih daripada 1000. Jadi saya nak tanya, kamera itu buat apa?
kamera yang telah dipasang oleh JPJ itu buat apa sekarang ni? Bila red flag ni, adakah kamera itu juga yang akan diambil alih oleh red flag ataupun kamera lain? Kalau kamera itu diambil alih oleh red flag, bermakna bahawa kerajaan menanggung rugi. Kita yang belanja kamera yang telah pun dipasang oleh JPJ, lebih daripada 1000 kamera telah pun dipasang oleh JPJ, dan ini merupakan perkara yang perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan bagi memastikan bahawa tidak lagi berlaku ketirisan dan kebocoran, kerana bagi saya bahawa ini berkali-kali kita timbulkan soal ketirisan dan juga kebocoran di dalam negara kita. Yang ketiganya berkaitan dengan soal masalah kes isu yang sama ini. Sekarang ni saya pun jadi confused. Beta Tegap kata red flag akan pasang 400 kamera. Kemudian yang sekarang ni polis hantar saman. Kalau ikut akta baru, yang akan hantar ni melalui JPJ, melalui sistem kamera direct keluar saman itu kepada pengguna. Sekarang JPJ hantar saman menggunakan gambar. Kita nak tahu kamera mana yang pakai, kamera mana yang dia pakai. Dan adakah kamera ini, saman ini masih boleh digunakan, sedangkan yang kita tahu bahawa selepas kita setuju, kita telah lulus di dalam parlimen ini pindaan kepada akta JPJ ini, akta undang-undang lalu lintas ini, bermakna bahawa yang akan berkuasanya ialah JPJ, bukan lagi polis dalam kes saman apa yang disebut, yang disifatkan sebagai saman eko. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kementerian untuk memperjelaskan perkara ini. Yang ketiga, saya nak minta penjelasan kerana ini bukan subjudis. Dah disebut tadi bukan subjudis, berkaitan dengan isu pemberian projek pusat feedlot nasional. Ini bukan subjudis, sebab saya tidak menyentuh soal pecah amanah. Soal pecah amanah itu mahkamah. Tetapi dalam isu ini nampaknya macam pihak kerajaan, pihak-pihak yang terlibat dalam penyiasatan hanya menyiasat dalam ruang lingkup kandang lembu. Dia hanya menyiasat dalam ruang lingkup kandang lembu, maknanya ini simbolik, maknanya dalam konteks syarikat tersebut. Sedangkan persoalan yang masih belum terjawab ialah kenapa jawatan kuasa pemilih di bawah kerajaan yang telah ditubuh dan dipengerusikan oleh Menteri Pertanian pada waktu itu, yang sekarang ini timbalan Perdana Menteri, memilih syarikat Agrosign ini untuk diberikan pengendalian kepada projek feedlot nasional. Dia menjadi pengurusi, dan ini telah pun disebut kepada PAC pada bulan 12 yang lalu oleh pegawai daripada Kementerian Pertanian bahawa yang melulus projek ini ialah jawatan kuasa pemilih di bawah Kementerian Pertanian, dipengurusikan oleh Menteri Pertanian pada waktu itu. Sekarang ini timbalan Perdana Menteri apabila mendengar presentation daripada 6 syarikat. Bila dengar presentation daripada 6 syarikat, jawatan kuasa pemilih yang dipengurusikan oleh timbalan Perdana Menteri sekarang ini memutuskan untuk diberikan kepada syarikat Agrosign milik keluarga kepada Menteri Hal Ehwal Wanita. Jadi bagi saya bahawa tak adil kalau ada di kalangan rakan-rakan dalam dewan ini mendesak Menteri Wanita meletakkan jawatan dan sebagainya. Kerana bagi saya bukan nak membela dia, tetapi saya katakan bahawa persoalannya ialah bagaimana dia boleh projek. Siapa yang memberikan? Apa kriteria jawatan kuasa ini memilih Agrosign? Tak tahulah kok Pontian nak ganti Menteri Wanita, dia nak jadi Menteri Wanita. Tenggara tak ada chance jadi Menteri Wanita. Mungkin Pontian.